Lama. Dahaga pula tengok air ni. Air dah. Oh, saja je berlakon je sebenarnya. Ya, para penonton. Bila kita tengok ni air dia, ya Allah, bersihnya, crystal clear. Ya, crystal clear. Air apa ni? Okey, Abqari, alkaline collagen Abqari. Wow. Sebenarnya ada 3 perkara kat sini. Yang pertama, bila sebut Abqari, kita ingat satu produk, iaitu produk untuk kecerdasan minda. Abqari Genius. Kemudian bila sebut hijrah, Hijrah water. Bukan hijrah TV saja. Kita ada hijrah water. Okey. Dan hari ini sebenarnya kita nak bercakap tentang teknologi sebenarnya, iaitu satu inovasi baru berkenaan dengan kalsium sisi ikan yang telah diusahakan oleh penyelidik-penyelidik daripada UPSI. Ya, dan para penonton, mereka juga alhamdulillah memenangi pingat emas dalam Bio Innovation Awards 2014. Jadi tak guna kami cakap banyak, kita saksikan dulu teaser yang telah pun disediakan. Silakan. Air minuman kolagen berakali Abqari yang pertama di Malaysia. Hasil penyelidikan selama 5 tahun oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kaya dengan mineral dan zat kalian untuk keperluan harian anda. Abqari, bijak, yakin, cemerlang. Itu dia, bijak, yakin, cemerlang. InsyaAllah. Dan pastinya kita ingin dapatkan air ini, tapi sebelum itu kita nak tahu apakah kelebihannya. InsyaAllah. Kita bersama dengan tetamu kita, iaitu di sebelah kanan Syahrul, itu Profesor Madya Dr. Ismail bin Zainul, pensyarah kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Apa khabar ni? Baik. Tahniah. Tahniah diucapkan sebab menangi pingat emas. Bila ni? Kita ada Biovision Award ni, kita berlaku di KLCC pada 9 hari bulan itu. 9 hari bulan itu. 19 hari bulan, baru sangat. Panas lagi. Okey, dan juga kita akan bersama dengan Tuan Haji Muhammad bin Haji Mat Said, pengurusi Hijrah Water Group yang telah berada di sini. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Haji? Alhamdulillah. Dan Tuan Haji, saya bukan apa, saya bila tengok Hijrah Water, Abqari dan UPSI memang bersama Hijrah Water. Saya kata ini mesti jumpa masa karnival hijrah ni. Rupanya betul. Karnival hijrah kat Kelantan rupanya. Saya memang kita tinggal dekat nampak tak hijrah tu. Allah. Okey. Sebelum tu kita nak tanya pada Profesor Madya Dr. Ismail lah, berkenaan dengan penyelidikan kalsium daripada sisik ikan ni. Ya, kalau cakap tentang kalsium ni biasanya daripada cangkerang kalau sebelum ni. Namun satu penyelidikan yang saya kira jurung-jurung kain diadakan di mana kalsium daripada sisik ikan. Jadi bila penyelidikan ini bermula dan bagaimana boleh tercetusnya idea untuk melakukan riset seperti ini? Okay. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput kami daripada UPSI untuk memberi sedikit penerangan lah. Ya. Okey, penyelidikan ini sebenarnya bermula sejak 2008 di mana bermulanya kita buat kajian ni untuk melihat kandungan sisik ikan pelajar tahun akhir, dan saya dapati bahawa dalam sisik ikan ni ada 2 komponen penting lah. Okey. Satu ialah kolagen. Kolagen memang ada. Ya, dan satu lagi ialah kalsium. Ataupun dalam kalsium ni kita panggil dalam saintifiknya hydroxyapatite. Okey. Sebatian kalsium lah. Jadi bila kita buat penyelidikan ini, tujuan asalnya ialah kita lebih kepada bahan untuk pengganti tulang, sebab kalsium ini sama dengan tulang kita, tulang manusia. Jadi kajian ini diteruskan dengan mendapat geran universiti di Universiti Pendidikan Sultan sendiri, dan juga kita mendapat geran kementerian, 3 geran untuk projek ini saja. Untuk bagaimana kita nak mengkomersialkan produk-produk ini. Okey. Maksudnya sisik ikan tu ikan mana-mana saja ke ataupun ada ikan yang terpilih? Ya, kita dah buat kajian menggunakan ikan air tawar dan juga ikan laut lah. Kita dapati bahawa kandungan dia lebih kurang sama, lebih kurang dalam 50% lah kandungan kalsium tersebut lah. Dan 50% lagi adalah kandungan kolagen. Jadi kita dapati bahawa bahan kalsium daripada sisik ikan ini sangat baiklah untuk penghasilan kalsium. Okey. Baik, Tuan Haji, inilah tercetus idea untuk sebagai tokoh besar Hijrah Water. Jadi tercetusnya idea untuk bekerjasama dengan UPSI dan menggunakan sisik ikan ini. Jadi bagaimana? Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasihlah menyebut kami hadir kemari. Dan saya terpanggil apabila saya menemui profesor inilah. Sebelum ni kajian yang kami buat, kami menggunakan cengkang laut. Bila kami dapati cengkang laut ni
kandungan kalsiumnya rendah, maka bila saya dapat berjumpa dengan Prof ni, maka saya dapat satu idea bagaimana teknologi ini boleh dibuat untuk kami punya penapis air dan juga air yang kami hasilkan ni. Alhamdulillah bila kami dapati bahawa teknologi ini lebih baik dan bermanfaatlah untuk pengguna. Dan sekarang ni bila bersama pula dengan Abcori ni, jadi yalah Hijrah Water dah ada, tetapi sinergi smart partnership dengan apabila kita dapati bila kita keluar penapis air ni, ada juga pelanggan kata kenapa tidak dibotolkan. Jadi kami bekerjasama dengan pihak Abcori bahawa dengan cara melalui OEM yang kami buat ni, mereka dapat pasarkan produk kami melalui air botol ni lah. Okey, dan Prof, selain daripada kalsium yang diambil daripada sisi ikan ni digunakan sebagai penapis air, apa kegunaan lain? Jadi ya, macam saya sebut tadi, apabila kajian ini pada mulanya kita ingin menggunakan kalsium ni, kalsium aspartate ini sebagai bone filler lah bahasa Inggerisnya, ataupun pengganti tulang lah untuk medical application lah. Jadi apabila kajian itu dijalankan, didapati bahawa struktur hydroxy aspartate daripada sisi ikan ini sama dengan tulang manusia. Struktur dia sama. Memang sama. Dan apabila saya compare juga dengan tulang haiwan lain pun sama. Cuma yang bezanya dalam sisi kalsium di sisi ikan ni, dia ada satu komponen dia panggil trikalsium fosfat dalam bahasa Inggerisnya. Komponen tersebut telah mengakibatkan bahan kalsium ini lebih mudah dilarutkan dalam air. Jadi kegunaan dia sangat baiklah untuk tulang manusia dan juga pada masa sama sangat baik untuk menghasilkan kalsium dalam apabila kita gunakan dalam water filter. Jadi kandungan kalsium tinggi ini menyebabkan bila kita buat kajian compare ataupun kita bandingkan dengan kandungan kalsium dapat dihasilkan oleh cengkarang laut dan juga kalsium dapat dihasilkan oleh tulang haiwan, didapati bahawa kalsium dapat dihasilkan oleh sisi ikan ini sangat tinggi. Jadi ini memberi nilai tambahlah pada ni, dan khasiatnya itu akan dinikmatilah oleh kita. Maksudnya hasil kajiannya itu berkenaan dengan sisi ikan ni, dia bukan saja berikan impak kepada ekonomi kesihatan juga, lebih daripada kesihatan pelbagai bidang. Okey, Tuan Haji bercakap dengan air ini, berkenaan dengan produk air ini, sebenarnya apa beza dengan air biasa ataupun produk-produk sebelum ni? Adakah disebabkan hanya namanya dia kolagen? Okey, untuk makluman Cik Fazli, sebenarnya di pasaran banyak air yang berbentuk kolagen yang kita tidak tahu dari mana asalnya kolagen tu. Yang ada setengahnya di pasaran kita lihat adalah bentuk serbuk dan sebagainya. Jadi saya dapati bahawa kolagen yang kami ini halal. Ada setengahnya buat daripada lemak haiwan dan sebagainya. Jadi dengan ada teknologi baru ni, Hijrah dapat keluarkan satu kolagen dan juga kalsium berasaskan si ikan tadi. Bagi saya ini satu yang Allah anugerahkan. Seekor ikan yang mempunyai sisik dan boleh dimanfaatkan kepada pengguna. Jadi saya rasa dari segi perbezaan, buat masa ni kami pertama di dunia lah, tak tahu besok lusa. Tapi alhamdulillah kami dah patentkan produk ni, maka kami seorang yang menjual produk ni. Dan apa kebiasaannya kalau mereka yang perlu mengambil air Abcori Alkaline Collagen ni, siapa yang berpotensi tinggi untuk mengambil air ini? Adakah mereka yang sakit tulang ke atau sebagainya? Betul. Jadi kita dapati bahawa kita dapat feedback lah, testimoni daripada orang yang minum ni lah kan. Dengan begitu agak masa yang singkat jugalah dapat recover balik sakit lutut kan, ada yang lemah-lemah. Jadi khasiat dia sangat tinggi lah. Saya rasa kalsium dan kolagen ni memberi khasiat yang ni lah, yang sangat-sangat baik kepada utamanya orang yang sakit. Ya, dan kalau kita lihat di nota di botol ini, goncang dahulu sebelum minum. Memang kena goncang Ya, goncang. Oh ya. Kita bukan apa, kolagen tu kemungkinan besar dia boleh settle down kan. Kita nak supaya dia lebih homogen lah, lebih homogen dalam itu, supaya bila kita minum itu
dia khasiat dia lebih dapat dinikmati. Lebih optimum lah. Optimum. Okey. Okey, Tuan Haji, berapa harga ni? Tanya harganya. Mungkin ada sebab saya ada di kalangan penonton kita berminat. Saya pun nak membekalkan, jadi bagaimana? Okay, harga pasaran yang kita jual adalah satu botol RM6. Dan siapa yang berminat lah nak jadi stokis ke apa, boleh datang ke Maha di booth Blok B lah. Ya, ada sana di boleh Maha lah untuk dapatkan produk kita di sana. Dan kalau nak berhubung terus, maksudnya nak ke HQ ke ataupun nak deal special deal dengan Tuan Haji bagaimana? Okay. Oleh kerana saya ni penghilang, maka penghilang ni kita hanya membuat saja. Dan bagi para penonton yang ingin memiliki produk ni, boleh berhubung dengan pihak Apkori sendirilah untuk keterangan lanjut. Ya, insyaAllah. Dan cakap tentang produk yang berada di pasaran, mungkin Prof Madya boleh komen sedikit berkenaan dengan banyak produk-produk yang hanya berdasarkan atau berasaskan testimoni, tidak kepada kajian saintifik yang khusus. Jadi mungkin boleh komen sedikit tentang produk-produk. Ya, kita sebenarnya kajian lanjut memang sedang dibuatlah supaya kita lihat kita dapat buktikan scientifically lah. Sebab dalam kajian yang lepas pun menunjukkan bahawa kalsium ni, yang kalsium ion ini bila kita minum lalu kita ambil, sebab keperluan manusia ni memerlukan, untuk yang dewasa lah, memerlukan 1000 gram per liter satu hari. Jadi untuk mencapai composition itu, dia kena banyak minum susu, kena makan benda-benda yang kemungkinan besar dia pun tak suka. Jadi betul, usaha ijrah untuk menghasilkan kalsium atau alternatif lah kepada orang ramai yang kurang gemar susu kan, ataupun kadang susu mahal. Jadi dengan minum air ini, kandungan kalsium tu cukup untuk menampung keperluan harian badan dia. Sebab bagi kaum wanita yang putus haid, menopause, dia akan tiba saat di mana kandungan kalsium dia akan rendah. Jadi apabila dia mengalami keperluan kalsium rendah, jadi kalsium dalam badan dan tulang dia akan diserap, menyebabkan penyakit kebutuhan tulang, osteoporosis dan sebagainya. Jadi kajian tu memang dah banyak dibuat sebenarnya tentang kegunaan kepentingan kalsium dalam badan kita lah. Jadi yang bagusnya kalsium kita hasilkan ni ialah yang pertama ni halal lah. Halal lah, daripada halal. Itu yang kita pertama kali saya buat research ni pun saya berfikir macam mana nak hasilkan benda yang halal ni daripada bahan yang terbuang lah si ikan ni, tetapi kita dapat tukar dia kepada jadi bahan yang sangat berharga lah. Dalam bidang medikal, kalsium hydroxyapatite ni sangat-sangat mahal compare dengan penghasilan air sebenarnya. Sangat mahal dia. So ini menjadikan satu alternatif produk yang cukup untuk membantu mereka yang memerlukan. Sekali lagi Tuan Haji, sebagai kesimpulan dan juga memawarkan bagaimana nak mendapatkan air ni. Okey, untuk para penonton yang saya hormati sekalian, produk Apkori ini boleh dapati di Bangi lah. Saya tak pasti alamat dia, tapi di kawasan Bangi dan juga di Pulau Penang. Jadi boleh dapatkan melalui mungkin laman web Apkori Minda dan sebagainya. Jadi di situlah boleh dapatkan. Ya, seperti mana yang tertera di kaca TV anda sekarang, anda boleh dapatkan air Apkori alkaline collagen ini, banyak khasiatnya. Kalau tak sempat nak catat dekat TV snap dia. Satu snap. Yang kedua, tengok di Facebook kami, insya-Allah. Facebook Assalamualaikum, kita akan paparkan nombor kontak ataupun alamat di sana, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Prof Madya Dr. Ismail bin Zainul. Terima kasih, Prof. Okey, semoga terus sukses dalam menjalankan research dan kajian. Jadi seorang penyelidik Muslim yang berkalimah, insya-Allah. Amin. Dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad. Terima kasih banyak. Dan semoga terus berjaya, insya-Allah. Insya-Allah kita akan terus menyokong Hijrah Water. Penonton sekalian, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak bercakap tentang adakah ini bajunya dikatakan sebagai baju vintage. Selepas ini.